Dan bila tanya nak makan apa, dia senyap je. Tak nak bagi respon apa-apa, tak menjawab dan terus menunduk ke bawah. Lama-lama seorang pegawai polis pun masuklah ke lokap tu dan duduk sebelah orang kata yang bersalah, yang tertuduh ni, dan tanya, kau ni kenapa ni? Ada masalah ke? Kan? Dan tertuduh dengan perlahan-lahan berkata tau, Bang, budak yang saya bunuh tu lalu lalang bang depan lokap saya ni bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belaka lah hendaknya hari ini, insya-Allah. Okey, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub, jangan ataupun terikut-ikut dengan cerita-cerita yang saya kisahkan pada hari ini. Okey, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan berikan kesihatan yang baik serta permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa juga semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah yang bertajuk Peguam. Kisah-kisah berkenaan dengan abang-abang peguam kita ni. Cerita tentang pengalaman mereka lah. Jadi marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey guys, macam yang saya cakap tadi, kisah kita kali ni pada kisah tentang abang-abang peguam. Encik-encik peguam lah, tak sesuai pula abang kan, encik peguam lah. Okeylah, kita terus dengan cerita dia. Okeylah, kisah ni adalah pasal kisah abang saya, kata dia. Kisahnya, abang saya ni adalah bekas seorang peguam di sebuah mahkamah yang namanya biarlah dirahsiakan. Waktu dia jadi peguam tu, dia kena handle satu kes tau, yang agak misteri jugalah. Kes apa Sebab kes pasal satu kes kembar tu kan. Jadi mungkinlah agak suka untuk handle kes tu. Kembar ni lelaki tau, dan diorang ni berdua ni, dua-dua kembar ni miskin, dah tak ada mak dengan ayah lagi. Jadi diorang ni terpaksalah mencuri untuk menyara kehidupan diorang. Waktu diorang mencuri tu, kedai kat sana tu ada tuan dia lah dan salah seorang daripada kembar tu telah terbunuh tuan kedai tu. Dan bila polis ni dah tangkap diorang ataupun kembar ni masing-masing mempertahankan diri lah. Yang si adik ni bela si abang tu, dan yang si abang pula bela si adik ni. Si abang ni dah pernah ada rekod jenayah lah. Masalahnya adik ni berkeras tau, yang kata dia yang bunuh. Waktu tengok CCTV tu, abang saya kata tau, dua-dua kembar tu tak pakai topeng lah. Jadi susah sangat nak untuk kenal pasti yang mana satu yang bersalah tau. Jadinya untuk kes ni, abang saya ni dia handle kes yang adiknya, kan adik yang kembar tadi. Yang abang dia pula, kawan abang saya lah yang handle kes untuk abang dia ni. Jadi bila abang saya siasat dan dia dah tahulah abang yang bersalah sebenarnya dalam kes ni, tapi adik dia ni merayu-rayu tau supaya jangan salahkan abang dia, jangan salahkan abang dia, kata macam itulah lebih kurang. Tapi abang saya kata kalau ikut kes ni kena gantung tau. Of course dia punya kesalahan ni kalau mengikutkan akta yang ada dekat Malaysia ni, bila kes bunuh macam ni, hukuman dia hukuman gantung. Bila adik dia ni dengar, adik dia terkejut lah, dan lepas tu waktu bicara pasal kes tu lah, hakim pun jatuh hukuman yang abang dia ni bersalah. Jadi kenalah abang tu hukuman tali gantung. Abang saya katalah yang adik dia ni memang kecewa sangatlah dengan keputusan daripada mahkamah ni. Sebabnya dia ni dah tak ada siapa-siapa dah kat dunia ni. Orang kata tinggal sebatang kara je dekat dunia ni kan. Tak lama tu lah abang saya kata adik dia pun mati. Mati sebab apa tahu? Mati bunuh diri. Mungkinlah tak dapat terima hakikat ke macam mana kan. Jadi abang saya waktu tu tengok waktu abang kembar dia tu kena gantung tau. Maksudnya waktu abang kembar dia kena gantung tu, abang saya datang ke penjara tu untuk menyaksikan
abang apa tu yang kembar ni kena gantung lah abang dia lah. Dan sejak daripada kematian kembar tu, abang saya ni rasa sangat-sangat down tau, sebab tak dapat nak selamatkan kembar tu. Dan abang saya kata memang salah dia orang, tapi kes tu mungkin boleh diringankan hukuman sepatutnya. Dan abang saya memanglah kecewa sangat tau pasal benda ni. Dan satu hari tu abang saya balik rumah sewa dia lah. Waktu tu ni dia sewa rumah tu seorang-seorang je tau. Jadi dia kata setiap malam rumah tu akan jadi pelik tau, sebab dengar bunyi guli lah, bunyi orang basuh pinggan lah kat dapur kan, dan cuci lantai kat belakang rumah kan, macam orang tengah berus macam tu lah agaknya kan. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang misteri dan pelik yang abang saya dengar waktu tu. Kadang-kadang barang-barang abang saya ni pun boleh berubah-ubah tempat. Dan lepas tu lah, kemuncak kepada gangguan tu, abang saya waktu tu dia tengah tidur lah, tiba-tiba dia terdengar tau, macam ada dengar suara orang menangis kan, tapi bukan suara perempuan tau. Suara menangis ni suara lelaki. Dan lepas tu dia dengar suara lelaki tu menjerit-jerit tau. Dia rasa suara lelaki tu adalah datang daripada ruang tamu tingkat bawah waktu tu. Dan dia pun rasa yang nak tahulah sebenarnya, macam yelah, sifat manusia lah, sifat ingin tahu, nak tahu siapa punya suara ni sebenarnya. Dan lepas tu abang saya pun perlahan-lahan bangun daripada katil, buka pintu bilik dan menuju ke bawah lah. Dan waktu abang saya dah sampai separuh tangga tu, abang saya sangat-sangat terkejut tau, sebab keadaan rumah tu dah jadi lain sangat. Sebab apa yang abang saya nampak, macam dia tengah duduk dalam mahkamah dan bukan lagi dekat rumah dia lagi. Dan lepas tu tiba-tiba dia terbayang tau, waktu kes yang dia handle kembar tu, dia nampak real sangat. Dan abang kembar tu mati kena gantung pun dia nampak sekali. Waktu dengar adik dia menangis tu, meraung kuat lah kan, memang rumah tu jadi macam hingar-bingar, bising gila tu dengan suara tangisan adik tu. Dan dengan tiba-tiba abang saya ni terus tak sedarkan diri. Dia kata sedar-sedar je dia dah ada kat hospital dah. Dia bangun dan dia pun terus menjerit tau waktu tu. Doktor kata abang saya, mungkinlah abang saya trauma. Doktor kata lah abang saya trauma sebab daripada kejadian tu. Dia macam tak boleh nak proses, dia macam tak boleh terima yang dia tak boleh nak selamatkan kembar tu. Dan abang saya siap kena suntik dengan doktor, orang kata ubat penenang lah. Sebab abang saya punya meroyan tu kalah orang nak beranak kata dia. Dan lepas kena suntik lah, abang saya pun dah jadi macam tenang sikit lah. Apa tu, macam suntikan penenang kan, memanglah kena tenang. Dia jadi macam kita terus macam tak boleh nak bergerak, macam letih macam tu kan. Dan beberapa hari lepas kejadian tu lah, dan abang saya ni memang asyik macam banyak bersendirian je tau, termenung. Dia tak cakap dengan siapa-siapa, tak berbual dengan siapa-siapa, makan pun tak nak, apa pun tak nak, duduk dalam diam dia dalam bilik dia tau. Lampu pun dalam bilik tu dia tak nak buka langsung. Dan waktu tu yalah, of course lah, mak bapak mana yang tak risau. Jadi ayah saya waktu tu memang dah risau sangat. Dan ayah saya pun tolonglah abang saya ni. Dan cara macam mana, ayah saya pun panggilkan seorang ustaz tu kan. Ustaz ni agak terkenal jugalah kat tempat saya ni kan. Jadi ustaz tu pun cubalah ubatkan, nak bagi orang kata semangat abang saya ni pulih. Dan lepas daripada kejadian tu lah, abang saya decide tau nak berhenti daripada jadi peguam. Kenapa saya tak tahulah. Mungkin dia tak nak abang saya rasa, abang saya lah, mungkin dia tak nak rasa macam yang dia rasa sebelum ni lah. Orang kata tak nak rasa macam bersalah kan. Dan sekarang ni abang saya dah jadi pensyarah dekat satu universiti. Dan sekian, sampai sini je lah cerita dia untuk kisah yang pertama ni kan. Jadi saya harap abang saya ni tabah hadapi ujian ni. Dan saya sedih tau bila tak cakap dengan saya waktu dulu ni. Dan sekarang ni alhamdulillah abang saya ni dah happy balik. Dan abang, kau happy, aku pun happy juga, kata dia macam tu lah kan. Untuk abang dia lah, aku sayang kau bang. Dan cerita ni sebagai satu pengajaran lah, walau apa pun yang berlaku, ingatlah Allah, jaga solat dan jaga hubungan kita dengan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama ni. Kisah tentang pengalaman, atau kata seorang adik menceritakan pengalaman abang dia sewaktu menjadi seorang peguam. Ya tak ya juga kan, kalau kita jadi peguam macam mana kita nak tahu betul ke orang ni bersalah. Kalau kita nak bela dia tu kan, takut kan kita bela dia, sebenarnya dia yang bersalah kan. Itu masalah juga tu kan. Jadi macam mana, anda masih lagi berminat dengan kisah-kisah tentang peguam ni? Okey, KSM ada satu lagi kisah berkenaan dengan peguam. So korang enjoy and stay tuned.
Baiklah anda semua penonton-penonton KSM pada malam ni. Okey, kita terus dengan kisah yang kedua. Masih lagi kisah berkenaan dengan kisah-kisah pengalaman abang-abang peguam kita. Baiklah, kita terus dengan cerita dia. Saya pernah bekerja sebagai seorang peguam lah, base dekat Batu Pahat, Johor Bahru. Okey, tapi firma guaman saya ni ambil jugalah kes-kes kat luar Batu Pahat. Makanya saya ni kenalah banyak travel kan, ke sana ke sini kan. Jadi seremban lah pergi ke JB, KL, Shah Alam dah, lain-lain lagi tempat ni memang dah satu orang kata rutin. Sebab saya punya company ni atau firma guaman tempat saya bekerja ni memang banyak ambil kes-kes daripada luar. Jadi saya pecahkanlah kepada beberapa bahagian pengalaman seram saya yang kat sini lah. Semua ni berkenaan dengan kisah saya dalam perjalanan lah nak pergi ke sana macam tu. Okey, kisah satu dia macam ni. Laluan jalan lama Melimau ke Seremban dekat tol Air Keruh sana tu. Okey, ni adalah satu kisah yang lama tau. Di antara yang terawal sekali. Tahun macam tahun 2008 kalau tak silap saya. Sebab waktu tu saya baru dapat sebuah kereta Myvi King kata dia. Okey lah, masa ni saya pakai Nokia je. So mana ada Waze bagai apa semua. Yang saya ingat, mak ayah saya kalau lalu jalan ni nak jalan, orang kata kalau nak ke KL je lah lalu jalan ni. Jadi saya gerak lah daripada Batu Pahat awal-awal pagi tau. Sebab masa tu saya nak sampai awal dekat mahkamah lah konon-kononnya. So saya lalu jalan lama yang melalui Melimau tu. So dalam pukul 5.30 pagi, so korang bayangkan lah jalan Melimau tu macam mana tau. Memang gelap gila tau. Jadi saya pun bangun tidur awal gila sebab nak gerak daripada Batu Pahat ni. Kat situ kan ada tanah perkuburan kan, dan jalannya ni memang agak berliku-liku. So saya pun bawa lah kereta atau kenderaan saya ni dengan perlahan-lahan, dengan lebih berhati-hatilah. Tapi dalam remang-remang awal-awal subuh tu, saya perasan tau, dekat seat belakang kereta saya ada sesuatu yang berambut panjang. Muka tak nampak tau, dan rambut yang kusut masai. Dan masa tu saya rasa kereta saya tak berat pun, tapi jadi perlahan sangat tau. Jadi waktu tu saya dah tenangkan diri, saya bacalah apa yang saya boleh baca kan. Tapi of course lah, dalam keadaan macam tu, tak siapa-siapa pun baca surah yang surah lazim yang kita biasa baca pun akan jadi tongkang terbalik punya. Dia kata macam tu lah Dan Alhamdulillah, bila saya tengok belakang balik, benda tu dah tak ada dah. Dan perjalanan ke Seremban selamat sampai, Alhamdulillah. Okey, untuk kisah yang kedua pula, perjalanan ke Kuantan Maran. Ni antara kisah yang saya tak boleh lupakan lah. Hari Ahad saya ada di KL tau, dan saya ada satu kes ni dekat Kuantan pada hari Isnin ni. Jadinya masa di Kuala Lumpur tu saya melepak dengan kawan-kawan lah, of course lah kan. Ingatkan nak gerak awal. Bila dah lepak dengan geng-geng ni, last memanglah biasa jadi lambat. Last saya gerak daripada KL ni pukul 6.30 lebih kurang macam tu dah. Masa ni saya bawa, terpaksa lah sebab nak cepat sampai kan. Terpaksa lah saya pecut kenderaan yang saya bawa tu. Bila lah dah masuk highway ni, adalah beberapa kereta yang race sama-sama dengan saya. Berlumba di atas highway adalah satu kesalahan. Jangan lumba. Walaupun di peguam dia pun berlumba juga. Jangan. Okey, kita terus dengan cerita dia. Ada dua lagi kereta yang masa ni main pecut-pecut juga dengan kereta saya lah. Sedar tak sedar masa tu dah pun menunjukkan pukul 7.30 malam. Maghrib dah masa tu. Bila duduk kereta tu, yang kereta-kereta tadi tu yang berlumba dengan saya ni dah slow down, saya seorang-seorang je tau kat depan, tekan lagi banyak. Nasib baiklah saya pun perlahankan kenderaan jugalah. Dan saya perasan masa tu saya seorang je tau. Tak ada kereta lain pun yang berdatang, yang daripada arah pertentangan ataupun dari sebelah sana tu, ataupun yang bersaing dengan saya. Dalam gemang-gemang maghrib macam tu lah, saya nampak ada seorang budak yang tinggi juga budak tu tau. Dia macam tinggi-tinggi, macam budak umur macam budak umur 17 tahun macam tu. Dia pakai baju belang-belang besar tau, kelabu cerah dan gelap. Berlari-lari daripada tengah-tengah highway kan macam ada tempat penghadang jalan, macam ada ruang sikit kan. Daripada situ dia berlari dan terjun ke tepi highway tu. Jadi bila yang mana saya assume tempat tu adalah gaung lah sebenarnya kan. Dan sebab saya tak nampak apa-apa cahaya dah kat situ, so waktu tu astagfirullahalazim, apa yang aku nampak ni, astagfirullahalazim, ya Allah bantulah aku. Dan saya rasa macam kalau lah waktu tu saya ni tengah memecut, entah apalah yang jadi pada saya. Mungkinlah saya nak mengelakkan dia. Saya pun sekali
berpusing-pusing kereta masuk dalam gaung, siapa tahu kan. Alhamdulillah tak ada jadi apa-apa pun pada saya, Alhamdulillah. Masa saya menceritakan balik kisah ni pun memang meremang saya rasa waktu sekarang ni, sebab image tu memang sangat jelas dalam kepala saya. Dan Alhamdulillah lah, lepas tu perjalanan ke Kuantan bagus sekali, tak ada apa-apa masalah dan saya pun selamat sampai ke Kuantan, Alhamdulillah. Okey, yang kisah yang ketiga ni, kisah yang ketiga ni terjadi dekat Tol Tangkak. Kisah ni pada tahun 2013 ataupun tahun 2014 macam tu, tak ingat. Tapi masa ni kali pertama lah nak ke Seremban lalu Tol Tangkak tu. Dan antara kisah yang agak terkesan jugalah, sebab kena lepas solat subuh. Aduh, kata dia kan, kalau korang gerak daripada Muar lah menghala ke Tol Tangkak ni, ada 3 kubur Cina tau dekat sebelah kiri. Lepas solat subuh hari tu, saya pun singgah lah konon-kononnya nak beli kuih, nak beli buat-buat orang kata sarapan, buat makan-makan ngonyel-ngonyel dalam kereta, macam tu lah. Bila dah siap beli apa semua, saya pun start drive macam biasalah. Disebabkan saya tak pernah pun lalu jalan ni nak ke Seremban ni, saya bawa lah slow-slow. Dan bila lalu kubur Cina yang pertama tu, saya orang kata masih chill lah, relax lagi, masih cool lagi, tak ada rasa apa-apa pun. Saya sambil-sambil tu kunyah-kunyah lah kari pap yang saya beli tadi. Lepas tu kan, okey, daripada jauh tau, saya perasan ataupun saya nampak sesuatu yang lain daripada yang lain tau. Kalau korang perasan lah, lampu jalan yang ada setengah tiang besi tu, yang disokong oleh tiang besi yang lain tu, saya nampak lah ada benda macam tiang besi tau, tengah bersandar dekat tiang TNB tepi jalan tu. Tapi saiz dia ni macam lain sikit lah, memantul-mantul tau cahaya bila kena dekat dia ni. Bila kereta dah dekat tau, baru saya perasan Cik Poch ni tengah bersandar dekat tiang TNB tu, depan kubur Cina yang kedua tu. Astaghfirullahalazim, meremang weh. Terus pecut je lah. Dan Alhamdulillah lah, perjalanan sampai ke Mahkamah Seremban dengan selamat. Buat mereka yang selalu memandu jauh tu, doa naik kenderaan jangan lupa, kata dia, bacalah ayat kursi tu selalu sampai lidah ni fasih dan lembut, nanti mudah sangat nak baca. Okey, saya ni bekerja macam saya cerita tadi lah. Saya ni bekerja sebagai seorang peguam. Mengenai kejayaan saya ni dah bekerja sebagai seorang peguam lebih kurang selama 8 tahun dekat Mahkamah Muar lah. Antara kisah yang paling seram pernah saya dengar sekitar tahun 2010 macam tu, ada satu kes pembunuhan kejam dekat Batu Pahat tau. Budak yang dibunuh tu adalah budak sekolah kecil lagi tau, dibunuh oleh 2 orang budak lelaki. Dan ketika jenayah ni dibuat, budak-budak pembunuh tu bawah umur 18 tahun, kecil lagi tu. Jadinya mangsa tu adalah seorang budak perempuan lah, ditikam berkali-kali dan ditutup mayat dia ni dengan pelepah-pelepah kelapa sawit. Kejam betul. Dan kes ni masuklah ke Mahkamah Tinggi di Muar tu untuk dibicarakan. Malah saya juga pernah terserempak dengan pembunuh kes ni lah, ataupun yang dituduh untuk membunuh dalam kes ni lah. Itu pun secara tak sengaja lah. Kes mereka ni saya tak uruskan lah dekat mahkamah ni. Kadang-kadang kes ni terbawa-bawa sampailah ke petang, kadang-kadang sampai pukul 7 pun ada tau. Masa kes ni dibicarakan, ia dilakukan pada waktu petang. Ada hakim, pendakwa raya, peguam bela, saksi-saksi tertuduh dan polis dan pegawai mahkamah lah. Ketika saksi ni dipanggil, orang pertama yang jumpa mayat ni lah, orang kata saksi yang pertama lah, yang dia ni yang pertama jumpa mayat tu, dia ditanyalah beberapa soalan. Sampailah pendakwa raya bertanyakan soalan-soalan ni. Okeylah, awak nampak apa masa awak kat tempat kejadian tu? Jadinya saksi tu pula kata, saya nampak mayat berlumuran darah, kata dia, berpakaian bertudung di bawah pelepah sawit. Pendakwa raya lagi cakap, apa lagi yang awak nampak? Saksi waktu tu dah senyap tau. Pendakwa raya tanya lagi sekali, awak tak ada apa-apa lagi ke nak cakap? Saksi tu cakap, saya ada bau benda wangi tuan dekat sini sekarang ni. Dan pada saat dan ketika itu, satu bau yang sangat wangi tau, menyegap ataupun memenuhi seluruh ruang mahkamah waktu tu. Semua yang ada dalam mahkamah waktu tu semua senyap je tau, terus tersenyap dan berpandangan antara satu sama lain. Cepat-cepat dia hakim dia ketuk dia punya meja hakim tu kan, menggunakan tukul yang ada tu kan, dan mengarahkan perbicaraan diteruskan. Dan bau wangi tadi tu terus hilang macam tu je. Dan perbicaraan tu
tamat sekitar pukul 6 petang. Lepas daripada perbicaraan tu, hakim pun memanggillah pendakwa raya dan peguam bela untuk berbincang pasal kes ni. Dan jadinya bila habis perbincangan antara hakim, pendakwa raya dengan peguam bela ni, pendakwa raya pun bukalah cerita. Dan pendakwa raya cakap, sebenarnya kes ni memang lain daripada yang lain tau. Dan pihak polis ada maklumkan pada saya, waktu mereka tahan tertuduh ni, ada sesuatu yang ganjil tau. Di mana seluruh balai polis berbau kapur barus yang sangat-sangat kuat tau. Dan bila tertuduh ni sampai, bau tu terus hilang. Bila tertuduh diletakkan di dalam lokap tu, dan tertuduh ni asyik menundukkan muka je. Dia tunduk je. Dan bila tanya nak makan apa, dia senyap je. Tak nak bagi respon apa-apa, tak menjawab dan terus menunduk ke bawah. Lama-lama seorang pegawai polis pun masuklah ke lokap tu dan duduk sebelah orang kata yang bersalah, yang tertuduh ni, dan tanya, kau ni kenapa ni? Ada masalah ke? Kan? Dan tertuduh dengan perlahan-lahan berkata tau, Bang, budak yang saya bunuh tu lalu lalang bang depan lokap saya ni bang. Dan serentak tu bau kapur barus ni terus mula bermain-main dalam balai polis tersebut. Dan kes bunuh ni dah pun selesai sekitar tahun 2015. Dan kawasan mangsa dibunuh tu memang agak dekat tau dengan Batu Pahat. Dan apa-apa pun elakkanlah, orang kata ni dia punya nasihat ataupun moral of the story lah untuk kita semua. Ambil yang baik kita jadikan iktibar, yang buruk kita jadikan sepadan lah. Kita janganlah sampai situ. Okey, nasihat dia kata dia, elakkanlah berkawan dengan orang-orang yang ada habit tak elok. Sebagai contoh habit yang tak elok ni kita kata macam mendagih dadah lah benda yang buatkan dia fikir ataupun berhalusinasi, benda-benda yang tak elok lah. Orang kata mencuri ke, vandalisme ke, kita elakkan daripada bercampur dengan orang-orang macam tu. Okey, ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini. Dan pada malam ni kan, harap anda enjoy dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada malam ni. Dan KSM harapkan anda semua yang menonton, yang mendengar kisah malam ni terhibur. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi mendengar kisah ni sampai habis. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah abang KSM anda ni dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.